Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Tidakkah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surah Al-Fil, ayat 1 sehingga 5. Sahabat-sahabat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Inilah antara nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada bangsa Quraisy. Bangsa yang mendapat pilihan daripada Allah SWT untuk dikurniakan seorang Nabi yang sangat mulia, iaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya berkaitan dengan kisah peristiwa yang masyhur yang kita tahu bagaimana tentera-tentera Abrahah datang untuk menyerang Kaabah di Makkahul Mukarramah. Mereka ni penganut agama Nasrani. Ianya merupakan satu peristiwa yang mana permulaan sebelum diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada saat itu beliau dilahirkan sebagaimana pendapat yang masyhur sehingga tersirat dikatakan, wahai kaum Quraisy, kamu dimenangkan atas Habsyah bukan kerana kebaikan kalian, tetapi demi menyelamatkan Kaabah yang senantiasa akan kami muliakan, yang senantiasa kami hormati dan agungkan dengan diutusnya Nabi yang ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, sebagai penutup segala nabi. Dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan cerita tentang peristiwa ni dalam kisah Ashabul Ukhdud. Kita tahu tentang kisah Ashabul Ukhdud yang mana peristiwa yang panjang lah, nanti kita bercerita lain kali. Ada seorang penguasa Himyar nama dia Zunnuwas. Dia seorang musyrik yang melakukan pembantaian kepada Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni orang Nasrani yang berjumlah lebih kurang 20,000 orang. Mereka semua ni telah dibunuh oleh Zunnuwas. Jadi Zunnuwas ni telah membunuh sebanyak 20,000 orang penganut agama Nasrani ketika itu, melainkan ada seorang nama Daus Zu Sa'laban. Dan dia terlepas, kemudian dia pergi ke Syam, bertemu dengan Kaisar Syam di sana, yang juga agama dia sama dengan agama Nasrani. Lepas tu Kaisar Syam tu ditulis surat kepada Najasyi, penguasa Habasyah ketika tu. Lalu penguasa Habasyah ni, Najasyi ni pun menghantar dua orang gubernur, Aryaq dengan Abrahah, dua orang gubernur ni, untuk pergi mengambil tindak balas ke atas apa yang telah dilakukan oleh penguasa Himyar ni. Dua gubernur ni pun pergilah menghantar bala tenteranya untuk menewaskan Zunnuwas yang telah membunuh
kaum Nasrani di dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Akhirnya matilah Zunuwas ni. Tenggelam di lautan. Lalu dua orang gubernur ni, Aryad dengan Abraha, mereka berselisih faham. Dan akhirnya berlaku peperangan di antara keduanya. Dan yang menangnya adalah Abraha. Dipendekkan cerita, Abraha menang. Dan dalam peperangan tu, mula-mula mereka nak perang. Tetapi akhirnya mereka bersepakat untuk menentang satu lawan satu. Abraha dengan Aryad lawan satu sama satu. Ketika dalam pertempuran antara dua orang tu, Aryad dia pergi dekat Abraha, pukul Abraha dengan pedang sehingga patah hidung Abraha. Kemudian datang Maula Abraha atau dah hamba suruhan Abraha maju menyerang Aryad, dan Aryad telah dibunuh. Maka Abraha pun telah memenangi perlawanan tersebut. Bila berita tersebut sampai ke Habsyah, sampai ke telinga Najasyi yang menghantar mereka berdua pada asalnya tu, dua gubernur ni dihantar untuk menyelamatkan kaum Nasrani, tapi akhirnya mereka bertelagah sesama sendiri. Najasyi marah kepada Abraha, apa yang telah berlaku ni? Dia telah tulis surat kepada Abraha, mencela perbuatan Abraha tersebut dan mengancam dan bersumpah akan menginjak negeri Yaman, kemudian menggunting jambul Abraha. Abraha pun takut. Abraha pun dengan pujuk rayunya menghantar beberapa utusan bagi hadiah macam-macam kepada Najasyi. Dan Abraha pun membuat satu dulang dan mencukur jambul je rambutnya dan mengirimkannya bersama utusan tersebut. Lalu ditulis surat kepada Najasyi. Dia kata, silalah Tuan pijak di atas wadah ini dan laksanakan sumpah Tuan nak pijak jambul Abraha. Kemudian aku juga telah mengirimkan rambut jambulku bersama utusan kepadamu. Ketika hal itu sampai kepada Najasyi, maka ia terkesan dengannya dan menerima permohonan maaf. Jadi Abraha, selain daripada Abraha menghantar surat memohon maaf, dia juga beritahu kepada Najasyi dia akan membina satu gereja khusus untuk Najasyi di Yaman. Lantas dia pun membangunkan sebuah gereja di Sana'a. Orang Arab menamakannya Al-Qulais kerana ketinggiannya. Sebab apa? Sebab siapa-siapa yang pakai kolang suah, pakai ketayak, pakai kopiah, kan, pakai songkok, bila tengok ke atas, terjatuhlah songkok kolang suah dia. Sebab terlalu tingginya bangunan yang dibina oleh Abraha. Jadi Abraha ni bila dah membina suatu rumah ibadah di Yaman, di Sana'a Yaman tu, apabila dia mendapat cerita tentang Kaabah yang menjadi popular, glamour, famous di sekeliling penduduk Jazirah Arab, dia pun mempunyai bertekad untuk mengalihkan tumpuan umat manusia daripada Mekah, daripada Kaabah, pergi ke tempat yang ibadah yang dia bina sendiri di Yaman. Jadi bila dia declare macam tu, orang-orang di kalangan orang Arab Quraisy marah. Orang Arab Quraisy pun ada yang menghantar orang yang tidak puas hati ni pergi ke Yaman, ke tempat istana, gereja yang dibina oleh Abraha ni. Dia pun melakukan kerosakan kepada gereja tersebut. Masuk malam hari, masuk dalam tu, buat rosak sana sini. Sebab mereka tak puas hati dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Abraha. Abraha pun marah. Abraha kata, satu hari nanti aku akan datang Kaabah, akan menghancurkan Kaabah.
Jadi ni dah cerita dia berkaitan dengan peristiwa tentera bergajah Abraha. Muqatil bin Sulaiman menyebutkan bahawa beberapa pemuda dari Quraisy memasukinya dan membakar apa yang ada di dalamnya. Pada saat itu hawa sangat panas sehingga bangunan itu terbakar dan cepat akhirnya jatuh ke tanah. Abraha sangat murka. Lalu dikirimkan satu pasukan tentera bersama-sama dengan tentera itu gajah bernama Mahmud. Dan gajah tersebut dikirim oleh Najasyi, Raja Habsyah. Dan bersama-sama dengan Mahmud itu ada 8 ekor gajah yang lain. Setengah pendapat ada ulama kata 12 gajah yang lain. Wallahu alam. Tujuannya untuk menghancurkan Kaabah dengan diikat tali kepada dinding-dinding tiang-tiang Kaabah tu di kaki gajah tu. Bila gajah tu bergerak, maka akan robohlah Kaabah tersebut. Dan orang Arab bila mereka mendengar hasrat Abrahah untuk menghancurkan Kaabah, mereka cuba untuk menghalanginya di sepanjang perjalanan. Ada seorang lelaki bernama Zunnafirin dan lelaki lain bernama Nufail bin Habib dengan kaumnya cuba berusaha untuk menyeru kaum Arab untuk menghalang perbuatan Abraha tersebut. Namun mereka tidak berjaya. Ketika Abraha berjalan menuju ke Kaabah, Abraha telah sampai di satu tempat nama Murammas, dekat dengan Mekah. Dia singgah kat situ dan nampak haiwan ternakan ada di sekeliling tempat tersebut. Tentera Abraha merampas haiwan-haiwan tersebut dan ada juga di kalangan haiwan tu adalah milik Abdul Muttalib, datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Abraha pun menghantar utusan Hanathah Al-Himyari pergi ke Mekah dan memerintahkan agar mendatangkan pergi dekat pembesar Quraisy dan memberi khabar, bagi tahu kepadanya bahawa Raja Abraha ini akan datang untuk memerangi mereka. Akan tetapi hanya untuk menghancurkan Kaabah. Bagi warning kepada penduduk Mekah. Nak suruh keluar lah tu. Kami datang ni nak hancurkan Kaabah aja. Lalu dalam pertemuan tersebut Abdul Muttalib bin Hashim ada dan dia kata sampaikanlah kepada Abraha. Abdul Muttalib kata kepadanya, demi Allah, kami ini tidak hendak memeranginya. Kami sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk itu. Kami ni lemah, tak kuat untuk berlawan dengan tentera Abraha dengan beberapa ekor gajah dan tentera yang sangat besar itu. Ini adalah rumah Allah yang mulia, rumah kekasihnya Ibrahim. Jika Allah hendak menghalanginya daripada, maka itulah rumah dan keharamannya. Namun jika memang dibiarkan, maka demi Allah kami tidak memiliki kekuatan untuk mempertahannya. Lepas tu Hanathah pun bagi tahu kepada Abdul Muttalib, kamu pergi sendirilah dekat Abraha, bagi tahu Abraha tentang perkara ini. Tak kala Abdul Muttalib sampai di depan Abraha lihat dengan ketampanan dan kesegakan dan kehebatan rupa paras Abdul Muttalib, dia sangat terkesan. Dia kata ini seorang pemimpin yang hebat. Apabila Abdul Muttalib mulakan perbicaraan di hadapan Abraha, dia kata, keperluanku adalah agar sang raja mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas dariku. Abraha pun terkejut. Apa ni, pemimpin yang hebat ni berkata demikian.
Mula-mula aku lihat kamu ni, aku terkesan ingatkan kamu seorang yang hebat. Tapi bila jumpa, kamu hanya minta unta. Kamu tak habaq pun, tak beritahu pun, tak merayu pun untuk jangan menghancurkan Kaabah ini. Lalu berkatalah Abdul Muttalib satu kata-kata yang sangat hebat. Kan? Dia kata, aku ni pemilik unta. Unta-unta itu adalah milikku. Sedangkan Kaabah ini mempunyai pemiliknya sendiri. Ia akan mencegahnya, akan menghalangnya. Lalu Abrahah menjawab, dia tidak mungkin menghalangiku. Abdul Muttalib berkata, itu urusanmu. Lalu Abrahah pun memulangkan kembali unta-unta milik Abdul Muttalib. Lantas memerintahkan penduduk-penduduk Mekah untuk keluar daripada Mekah. Ada di kalangan penduduk-penduduk Quraisy, Arab Quraisy yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta pertolongan agar membinasakan Abrahah dan bala tenteranya. Abdul Muttalib berkata sambil memegang daun pintu Kaabah, tidak perlu dirisaukan, seseorang telah mempertahankan rumahnya. Maka pertahankanlah rumahmu. Kekuatan dan tipu daya mereka tidak mungkin bisa mengalahkan tipu dayamu. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abu Talib melepaskan daun pintu tersebut, lantas keluar menuju puncak-puncak gunung. Pada pagi esoknya, Abrahah bersama-sama dengan gajahnya bernama Mahmud masuk ke dalam kota Mekah. Ketika mereka mengarahkan gajah menuju Mekah, maka Nufail bin Habib mendatangi sehingga berdiri di sampingnya, lantas memegang telinga dan berbisik, wahai Mahmud, menderumlah atau kembalilah dengan benar ke arah yang kamu sukai. Sesungguhnya engkau berada di negeri Allah yang dimuliakan. Lalu ia melepaskan telinganya. Gajah itu tiba-tiba menderum. Lantas Nufail bin Habib keluar dengan cepat sehingga menaiki gunung. Kemudian orang-orang memukul gajah tersebut agar berdiri. Namun ia enggan untuk berdiri. Dipukul kepala dengan kapak. Masukkan tongkat ke dalam belalai hingga membelahnya agar mau berdiri. Namun ia tetap enggan berdiri. Ketika diarahkan pulang ke arah Yaman, gajah itu langsung berdiri dan berjalan cepat. Kemudian dibelokkan ke arah Syam, maka ia melakukan seperti itu. Dibelokkan ke arah timur, ia mahu berjalan. Namun ketika diarahkan ke Mekah, ia menderum. Selanjutnya Allah mengirimkan burung-burung kepada mereka dari lautan seperti burung-burung kecil. Setiap burung membawa 3 kerikil. Diletakkan di atas paruhnya. 2 batu lain di kedua kakinya. Kerikil itu sebesar kacang. Tidaklah kerikil itu menimpa seorang pun dari mereka kecuali binasa. Namun, tidak semua mereka terkena lemparan batu tersebut. Mereka lari tercerit-berit mencari jalan keluar. Lalu mencari Nufail untuk menunjukkan jalan pulang. Sementara itu Nufail berada di puncak gunung bersama-sama orang Quraisy dan Arab Hijaz menyaksikan fenomena siksaan yang Allah turunkan kepada tentera bergajah. Inilah yang berlaku kepada tentera bergajah milik Abrahah. Dan inilah suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa menjaga syiar Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga Kaabah yang menjadi syiar sehingga akhir zaman. Agama Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa akan memelihara umatnya yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita bersama-sama dengan perjuangan Islam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang memelihara kita, yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sekian alam. Rabbil alamin. Burung-burung ababil ini menunjukkan suatu bukti bahawa ia adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Dan kita, apabila kita bersama-sama dengan Islam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kita. Dalam segala lapangan yang kita ada, kita sentiasa bersama-sama dengan Islam. Dalam keluarga, kita bersama-sama dengan Islam. Dalam pentadbiran negara, kita bersama-sama dengan Islam. Dalam pentadbiran negeri, kita bersama-sama dengan Islam.
Dalam pendidikan kita bersama-sama dengan Islam. Dalam sosial kita bersama-sama dengan Islam. Dan segenap aspek kehidupan manusia kita bersama-sama dengan Islam. Dan Allah SWT akan sentiasa memelihara dan menjaga kita insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.